Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pengurusi tetap, speaker convention, penasihat umum dan timbalan, ladies and gentlemen. Saya tak tahu nak bermula di mana. Tapi saya nak ambil dulu daripada Perlis yang banyak di antaranya mengkritik pimpinan, maksud saya jarang berjumpa. Bila dia kritik jarang tak jumpa, artinya dia amat kasih kepada Presiden. Sebab kita kadang-kalanya tu macamlah kita tengok ini dalam filem Senda Gurau Madu 3. Sarimah bertemu dengan madunya Zahara Agus dalam filem itu. Dia kata, "Cik nak pergi mana? Nak beli tiket wayang. Malam ni nak tengok wayang dengan suami saya." "Oh, suami kamu bagus, rajin aja tengok wayang. Suami saya tak pernah ada di rumah." Dia tak tahu suami mereka tu orang yang sama. Artinya dua-dua mereka tu sebenarnya amat kasih kepada suaminya. Tapi yang kerap jumpa atau yang jarang jumpa, semuanya saya sayang. Bagi saya, semua ahli amanah adalah anak buah. Saya nak melihat seseorang, termasuklah semua kita ni, di sudut kemampuan dan kredibiliti. Kita tahu kadang-kadang menghadapi kritik ahli adalah kita kena terima. Itu adalah perkara biasa dan lumrah. Misalnya hal calon pilihan raya. Kita ada jawatan kuasa pilih calon diketuai oleh almarhum Datuk Seri Sarudin Ayub, anggotanya Dr. Hatta Ramli, Datuk Mahfuz Umar, Adli dan Dr. Mariah. Dan di sebelah sana adalah keadilan DAP dan lain-lain. Perundingan mereka sampai akhir ada beberapa kursi yang tidak selesai. Bila tak selesai diserah kepada pimpinan Presiden sebuah parti, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Zahid Ahmidi dan saya. Saya bertemu akhir dengan Datuk Seri Anwar soal calon di Selangor yang tak dapat diselesaikan. Bila Ulu Kelang sudah confirm calon daripada Amanah, anak anda Anfal. Kemudian malam itu Datuk Seri Anwar kata, "Mat, nak lawan di situ Azmin. Azmin ni kamu kena fahamlah keupayaannya. Kalau Anfal ni tak padan, boleh tak kami letak orang harapan Azmin, iaitu Juriah?" Dia belum, kemudian saya kata ganti di mana? Dia gantinya di Batu Tiga Shah Alam. Belum habis ayat saya kata setuju. Sebab saya tahu nak menang di Ulu Kelang itu bukan senang, nak lawan Azmin. Tapi Batu Tiga insya-Allah boleh menang. Tetapi setelah Selangor dan minta supaya Batu Tiga mereka ada calon mereka yang mereka putuskan dan baik orangnya, Saudara Daniel. Maka akhirnya Anfal dibawa ke Templar. Alhamdulillah, Anfal pun menang, Daniel pun menang. Peringkat awal kawan sendiri marah. Kenapa tak teruskan? Ini calon kami. Ulu Kelang ialah kawasan Awan dan Anfal. Tapi saya kata, nak Anfal menangkah, nak Anfal kalah? Kita nak Anfal menang. Dan menang di Templar. Ada orang marah tak? Memang marah keputusan sebab betulah. Dia kata akhirnya, "Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah."
Kemudian datang keputusan, saya lihat di sebelah pantai timur ni. Pantai timur ni kita kena munculkan sekurang-kurang satu kerusi kena menang. Sebab kita nampak daripada keputusan sebelum itu di peringkat parlimen, memang sukar untuk kita menang walaupun satu kursi di pantai timur. Saya melihat di antara yang boleh menang ialah Kota Lama. Kota Lama ini ada berbagai calon yang baik-baik, bukan tak baik, semua hebat. Tapi bila dalam mesyuarat saya dengar pandangan Jawatan Kuasa Nasional dan pro and con, akhirnya saya membuat keputusan Dr. Faizah calon di situ. Dr. Hafizah. Dan ternyata lahirlah kerusi yang pertama bagi amanah di Pantai Timur. Memanglah bila keputusan akhir nak buat itu, ada yang setuju dan tak setuju, tapi kita kena buat keputusan. Begitu juga pilihan raya 2018. Terakhirnya kita terlekat antara kursi Lumut dengan Titiwangsa. Semua pihak tidak mau bertolak ansur. 7 hari bulan akan berlaku konvensyen Pakatan Harapan. Tak selesai calon, tak boleh buat konvensyen. Akhirnya lebih kurang pukul 6 petang lebih, tak apalah, saya mengambil keputusan. Titiwangsa serah kepada Bersatu, kita ambil Lumut. Dan besoknya pengurusi Pakatan Harapan Tun Mahathir kata, amanahlah yang menyelesaikan pembahagian kerusi. Saya dimarahi, kawan-kawan kita di Perak, di Johor, ada yang patah balik, tak mau hadir convention. Bang Mat telan semua kritikan itu, tapi lepas pilihan raya, sebab mereka patah balik, marah, itu biasalah. Tapi itu semua adalah orang kita. Jangan kita marah kepada mereka. Sebab mereka ada perasaan, mereka hendak calon mereka. Bila bentuk kabinet, siapa pun tak sangka Perdana Menteri melantik Menteri Wilayah Persekutuan daripada Amanah, Khalid Samad, hero kita. Kalau kerajaan kita tak tumbang 22 bulan, bayangkan Menteri Wilayah kalau dalam 5 tahun apa yang dia buat dilaksana di wilayah persekutuan. Terutama sekali pasukan bola mesti kuat. Jadi ini dari sekalian, dalam kita mengendalikan parti ini, yang pentingnya kita fikir di sudut kepentingan parti terlebih dahulu daripada kepentingan rakan dan kawan. Pilihan raya akan datang. Yang saya sebut sangat, kita kena berpadu betul-betul dengan dasar keundi yang diperolehi itu. Kalau berlaku kerajaan perpaduan ini saling bekerjasama, saling membantu, Amanah boleh melahirkan beberapa kerusi di Kelantan, Kedah, Terengganu, Perlis. Jangan kita aim nak bertanding banyak, tapi kita kena aim, kena menang beberapa kursi. Kalau ada pakatan yang baik antara dalam kerajaan perpaduan ini, Amanah boleh menang 6-7 kursi di Kelantan, insya-Allah. Kita boleh menang beberapa kursi di Terengganu, boleh menang di Perlis, dan boleh menang beberapa kursi di Kedah untuk kursi Amanah. Tapi kalau Amanah seorang nak menang di Kelantan, itu kamu bermimpi di siang hari. Buat masa ini, dalam politik ni kita tak tahu apa nak jadi minggu depan. Tapi buat masa ini begitulah. Sebab itulah kita lihat perpaduan kita. Bila berlaku pilihan raya di Simpang Renggam dan Pulai, di Simpang Jeram dan Pulai, bagaimana UMNO turun membantu habis-habisan. Hasilnya kita menang kedua-dua tempat, dan Simpang Jeram majoriti meningkat. Ini kerana perpaduan yang dipereratkan. Di Kemaman kurang sedikit momentum kita di situ. Maka itulah keputusan yang kita dapat di Kemaman. Ini pengajaran kepada kita. Kita ada lagi
hampir 4 tahun dalam kerjasama ini. Kita seperti disebut oleh pakar strategi kita, Dr. Zul, walaupun bahasanya itu kadang-kadang kita payah sikit nak faham cara mendalam, tapi jiwa dan hatinya cukup bersih dalam nak memandu ke arah mana supaya kita sentiasa berada dalam politik koalisi, politik perpaduan, politik kesederhanaan, supaya kita dapat terus menjadi pemerintah dari masa ke semasa. Saya yakin kalau perpaduan kita elok berjalan dengan baik, pilihan raya ke-16 nanti, insya-Allah kerajaan perpaduan kembali memerintah dengan lebih bergaya. Kita tak boleh melihat di 4 negeri, yaitu Terengganu, Kelantan, Perlis dan Kedah, hanya 1 parlimen yang kita perolehi. Tetapi kalau kita campurkan undi BN dengan undi Pakatan Harapan, kita akan memperolehi banyak kerusi di 4 negeri ini. Dengan kekuatan yang sedia ada di Sabah, Sarawak, Johor, Negeri Sembilan, wilayah Persekutuan Pulau Pinang dan Melaka dan sebagainya, kita insya-Allah dapat kembali memerintah dengan lebih selesa pilihan raya akan datang. Tapi saya kata tadi, kalau politik ini berjalan sebaik mungkin sehingga pilihan akan datang. Politik kita tidak tahu minggu depan apa akan berlaku, tapi perancangan kita begitulah sedemikian rupa. Ahli-ahli konvensyen yang dihormati sekalian, kerajaan perpaduan ini akan terus terpelihara insya-Allah, karena bumbungnya sudah konkret sekarang ini. Walaupun orang yang biasa mimpi berjumpa Nabi, mengatakan lepas pilihan 6 negeri akan berlaku pertukaran kerajaan, insya-Allah sampai sekarang ianya tidak berlaku dan akan terus kekal kerajaan ini hingga pilihan raya yang akan datang. Tentang pilihan raya PBT disebut juga di sini. Kita kenalah berbincang dengan lebih lanjut, lebih panjang, supaya kalaulah sampai ke peringkat cadangan-cadangan kita dalam pilihan raya PBT ini, mesti ada win-win. Artinya semua kaum berasa puas hati dan semua kaum berasa selamat. Tetapi pilihan raya ini pada masa akan datang kena dipikirkan. Karena PBT ini kalau dipilih oleh rakyat, dia kena bekerja betul-betul untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan ketua parti. Ini sekarang ni macam nak lantik kawan ahli majlis dan sebagainya, dia kena jack ketua parti. Kalau peringkat nasional kena jack saya lah. Tapi kalau peringkat pergi kepada rakyat memilih, dia kena mengambil hati rakyat. Tapi berhati-hati, jaga supaya tidak berlaku mana-mana kaum yang tercicir bila ada pilihan raya peringkat PBT ini. Itu kita kena buat kajian yang lebih mendalam supaya semua kaum semua berada dalam keadaan win-win, berpuas hati sekurangnya antara satu sama lain. Undi 18 memang kerajaan kita yang luluskan dan diterima, tapi kita tak sempat menyediakan, memberi penerangan sama ada di sekolah, di universiti dan sebagainya. Kepentingan undi 18 ini tiba-tiba berlaku pilihan raya dalam keadaan kita tidak memerintah pada waktu itu, dan ia digunakan sebaik mungkin oleh pihak pembangkang untuk menggunakan pengundi baru ini. Di antaranya isu yang besar yang dimainkan ialah Islam terancam dan keadaan Melayu tidak terjamin pada masa akan datang. Isu Islam terancam ini memang memikat hati, memikat pemikiran rakyat, sehingga kita melihat tokoh-tokoh daripada Amanah, tokoh-tokoh daripada UMNO kalah. Bayangkanlah seorang menteri yang bekerja kuat, yang selalu melawat kawasan, kalah dengan
sepupu. Dan Datuk Mahfuz kita seorang yang cukup hebat, rajin dalam kawasannya, kalah dengan 31,000 putri reformasi yang kita tahu memang terkenal di Permatampau itu, kalah di Permatampau, kubu tempat lahirnya reformasi, yaitu Permatampau, Sumpah Matampau, kalah parlimen dan ketiga-tiga dunia sekali. Ini akibat daripada slogan yang dimainkan, Islam terancam, kedudukan Melayu tidak terjamin. Persepsi itu diterima oleh orang Melayu, termasuk di kawasan intelektual. Perkara ini perkara yang berat yang kita kena hadapi. Kita kena rungkai di mana terancamnya Melayu, di mana terancamnya Islam. Itu hanya satu fobia, satu kan dilemparkan. Macamlah kita kata di bawah pokok itu ada hantu. Siapa pun tak dapat membuktikan pokok itu ada hantu, tetapi siapa yang lalu bawah pokok itu semuanya gerun, naik bulu rumah, padahal dia tak jumpa hantu pun. Ini yang kita lihat, rakyat diperangkap dengan Islam terancam dan kedudukan Melayu tidak terjamin. Kita juga hadapi budaya takfiri ini yang kita lihat. Ianya di Malaysia ini barangkali di peringkat awal yang perlu dibendung. Kalau tak dibendungkan bahaya. Takfiri bukan antara agama, bukan antara mazhab. Takfiri ini sesama orang Islam, kadang-kadang sesama mazhab. Di Somalia tidak ada isu mazhab, tapi berbunuh satu sama lain sudah lebih 40 tahun. Tak dapat jalan penyelesaian. Di Libya yang jangkitannya baru saja lebih kurang 10-15 tahun kebelakangan ini. Kita lihat pula orang cakap soal mazhab, tidak. Kita tengok Hizbullah, dia Syiah Ja'fari. Hamas, mazhab kita Sunnah wal Jamaah. Jihad Islam, Sunnah wal Jamaah. Tiga ini berpadu kuat dalam menghadapi Israel. Dan tiga kumpulan ini, dan mereka selalu mengadakan perbincangan jihad Islam. Dia tak mau terlibat dalam pilihan raya. Dia hanya perjuangan mukawamah, kebangkitan. Hamas pilihan raya terlibat, gantian senjata pun terlibat. Hizbullah macam Hamas, pilihan raya pun terlibat, senjata pun terlibat. Ketiga-tiga ini, gabungan ketiga-tiga inilah menghadapi Zionis Israel sekarang. Begitu juga yang menyokong mereka. Bukan soal mazhab, tengok geopolitiknya. Ansarullah, Houthi, negara yang miskin, sekarang ini membantu perjuangan Palestin. Iran secara terang. Ada negara yang mazhabnya Syiah, tapi pembekal minyak utama kepada Israel, Azerbaijan. Dan juga melalui Turki yang terus membuat dagangan dengan Israel. Negara-negara Arab yang lain. Mereka hanya mau bincang bila terancam ekonomi mereka. Pembunuhan yang berlaku di Palestin, mereka bukan tak peduli, kurang peduli. Bayangkan sekarang sudah hampir 21,000 dah terbunuh. 2/3 wanita dan kanak-kanak. Tapi saya sebut tadi, RUU pekerja sosial ini cukup penting kerana ini soal human right, hak asasi. Bila negara barat Eropah amat kuat dalam hak asasi, terutama dalam penjagaan kanak-kanak. Kalau tuan-tuan berada di England, dapat anak di sana, umur 5 tahun, 6 tahun duduk seorang di rumah, mak bapak pergi shopping, membeli barang, 2-3 jam tak balik, majlis bandaran atau polis tahu, mak bapak boleh didakwa di mahkamah. Sebab itu bila dan kanak-kanak hilang di Eropah, disiarkan dalam TV, berulang-ulang dalam warta berita.
apabila Hamas menyerang pada 7 Oktober, ya memanglah dalam peperangan adalah kekasaran dan sebagainya. Israel menggunakan isu serangan itu habis-habisan ke TV mereka yang dilancarkan di seluruh dunia. Tetapi bila Israel menyerang balas, dia mengebom hospital, mengebom masjid, mengebom gereja, kanak-kanak mati begitu bertempangan. Masyarakat Eropah tak boleh terima hujah Israel. Mereka keluar berdemonstrasi. Sehingga demonstrasi di London itu lebih 500,000 juta. Ada orang mengatakan sampai dekat 1 juta. 5 batu di Madrid, di Belgium. Dan yang paling keras sekali mengkritik Israel lah Republic Island. Sehingga saya sebut dalam ucapan kemarin, United Kingdom membuat undi abstain di Bangsa Bersatu karena rakyatnya yang menekan pemerintah. Begitu juga Kanada dan sebagainya. Dan hari ini negara-negara Eropah tak mau bersekongkol dengan Amerika untuk menghadapi Houthi yang mengepung Laut Merah sekarang. Kapal-kapal ke Israel tidak diizinkan. Lebih hebat lagi Mandela, anak buahnya mensiharkan negara Palestin yang disebut oleh wakil Awan tadi dalam ucapan. Wakil Awan dia berucap Palestin, saya tahu dia ada maklumat geopolitik, yaitu from river to the sea. Artinya no more Israel. Bukan datang daripada umat Arab ni. Sebab itu saya berkeyakinan penuh kita akan balik ke Baitul Maqdis tidak lama lagi. Karena sekarang perjuangan Palestin ini bukan hanya orang Islam. Orang-orang bukan Islam yang memahami masalah humanity, hak asasi dan sebagainya, bangun membela rakyat Palestin. Nakba dulu kita tak tengok, kita dengar khabar 700,000 dihalau daripada bumi Palestin. Sekarang Nakba tu, ini yang berlaku di Gaza sekarang, Nakba kedua yang dilakukan oleh Zionis Israel. Sebab itu kita lihat bila perubahan berlaku, rakyat Eropah, Amerika Latin dah tentu hebat, dan negara Arab agak slow. Agak slow pun kita yakin, walaupun master mereka dah mulai berubah, anak murid belum berubah lagi. Sebab negara Arab yang dimerdekakan oleh British ini kadang-kadang patuh kepada Anglo-Amerika. Walaupun Anglo-Amerika dah mula berubah sikit, anak buah mereka belum lagi berubah. Dan geopolitik sedang berubah sekarang, kuasa sedang berubah kepada BRICS, dan kita akan lihat perubahan ini akan juga melibatkan perubahan kuasa di bumi Palestin, insya-Allah. Kita sebagai rijal, sekarang kita ziarah dan umrah dan ziarah tak lengkap. Kita hanya umrah betul di Baitullah, Masjidil Haram. Ziarah Masjid Nabawi. Sebagai rijal, kita kena lengkapkan ziarah kita, yaitu ke Baitul Maqdis. Tak usahlah misai terbaik macam mana pun, kita belum rijal. Selagi kita tak dapat kembali dan membuat ziarah, umrah dan ziarah, yaitulah Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Saya mau dalam masa saya masih hidup ini akan kembali untuk dapat ziarah dan umrah di ketiga-tiga tempat ini. Oleh konvensi sekalian, jangan kita anggap perjuangan macam kita adalah amanah. Kita didokong juga oleh orang-orang bukan Islam. Perwakilan kita di depan, kita tengok ini. Bangun. Itu India. Kaum India. Pabati. Kita mau ramai lagi orang-orang bukan Islam bersama, karena perjuangan kita ialah Islam rahmatan lil alamin. Bukan lil Melayu, bukan lil India, bukan lil Cina, tapi rahmat
untuk semua. Ini yang perlu kita kumandangkan. Dalam kita berlawan dengan PAS, kita jangan ambil cara PAS, kita kena ambil cara kita. Cara mengenengahkan rahmat untuk semua. Sekarang penindasan berlaku terhadap rakyat Palestin. Satu hari katalah berlaku penindasan kepada orang bukan Islam, seperti yang berlaku di Palestin. Amanah kena membela orang bukan Islam yang ditindas itu. Boleh? Ini yang kita kata golongan perjuangan kita, perjuangan mustadhafin melawan mustakbirin. Jadi lain-lain yang ditimbulkan itu, alhamdulillah, tanda ahli-ahli amanah kasih. Begitu juga saudara Madlan Aliman yang telah WhatsApp kepada saya soal usul yang dia bawa itu, saya ambil perhatian. Usul-usul itu kadang-kadang kita memanglah dalam lantikan ni kita cadang ni. Dia kena pergi pula ke pejabat PMO, Prime Minister Office. Dia itu ditapih dengan orang ni. Kadang kita tak tahu dia itu bankrupt ke apa semua. Mereka cek. Lambat kadang itu mengambil masa. Pasal kami tidak sempurna di sana dan sini memang ada, kami akui. Tapi kita akan buat yang terbaik. Kita kena tahu penjawat awam mengundi kita tak sampai pun 20%. Oleh itu kita berusaha sekarang, alhamdulillah, sekarang penjawat awam sedang kembali bersama kita. Mereka lihat bahawa kerajaan ini insya-Allah akan kekal sehingga pilihan raya yang akan datang. Yang pentingnya kita beranda dalam amanah, kita bergelumang dalam amanah. Kita tak ada panduan daripada luar untuk menentukan orang ni. Ahli kita menentukan siapa pemimpin, siapa yang duduk di atas dan di bawah. Kita yang menentukannya. Itulah saja saya harap saya kasih kepada semua. Semua ahli amanah adalah adik, anak dan semua rakan kita dalam perjuangan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.